Nama saya Muhammad Zulfahmi bin Harmi Azizi dari kelas 6 cerdik. Pada hari ini akan saya sampaikan sebuah cerita yang bertajuk Si Tanggang. Si Tanggang ialah sebuah cerita dongeng masyarakat Melayu yang mengisahkan kehidupan seorang pemuda bernama Si Tanggang yang menderhakai ibunya lalu bertukar menjadi batu. Dilahirkan dalam keluarga miskin yang tinggal di pinggir hutan. Ibunya bernama Si Derma dan bapaknya bernama Si Talang. Mereka bekerja sebagai nelayan. Si Tanggang merupakan seorang kanak-kanak yang bercita-cita tinggi. Dia selalu berkhayal menjadi orang kaya dan terkenal. Namun keadaan hidup mereka yang serba kekurangan dan ketidakadaan peluang menjadi penghalang kepada Si Tanggang. Kemiskinan hidup menyebabkan keluarga Si Tanggang selalu dihina oleh penduduk kampung, terutamanya remaja seusia Si Tanggang. Apabila masuk ke alam remaja, Si Tanggang menyukai seorang gadis. Si Tanggang memaksa ibunya menyampaikan hasrat tersebut kepada orang tua gadis tersebut. Tetapi cintanya bukan sahaja ditolak oleh gadis itu, malahan orang tua gadis tersebut menghina orang tua Si Tanggang. Ini menyebabkan Si Tanggang sangat kecewa dan memohon izin untuk merantau dan berjanji akan kembali apabila sudah memiliki kekayaan dan agar dipandang tinggi oleh masyarakat kampungnya. Walaupun ibu Si Tanggang tidak mengizinkan dengan alasan dia sudah tua dan tiada siapa yang akan menjaganya, tetapi Si Tanggang tetap berkeras untuk merantau demi mencapai cita-citanya. Pada suatu hari, Si Tanggang terlihat sebuah kapal yang besar berlabuh di muara sungai yang berhampiran dengan rumahnya. Si Tanggang mencoba nasib berjumpa dengan nakoda kapal itu dan memohon agar dijadikan anak kapalnya. Diringkaskan cerita, nakoda kapal akhirnya bersetuju menjadikan Si Tanggang sebagai anak kapalnya. Sikap Si Tanggang yang rajin,
pintar, dan menurut segala arahan menyebabkan nakoda kapal menyukai si Tanggang lalu diambil menjadi anak angkat. Ketika nakoda jatuh sakit, dia telah melantik si Tanggang menjadi nakoda baru yang dikenali sebagai nakoda Tanggang. Kecekapan nakoda Tanggang dalam berniaga akhirnya menjadikan dia kaya raya dan sangat terkenal. Kisah nakoda Tanggang sampai ke telinga Sultan lalu dijemput ke istana. Tidak lama selepas itu, nakoda Tanggang pun berkawin dengan putri raja. Pada suatu hari, nakoda Tanggang telah keluar berlayar bersama istrinya. Tanpa disedari, kapal nakoda Tanggang telah singgah di kampung halamannya. Dipendekkan cerita, ibu bapanya yang telah lama tidak ditemuinya mendapat kabar dari orang kampung akan seorang saudagar yang memiliki ciri-ciri anak mereka lalu pergi menyiasat. Setelah pasti itu adalah si Tanggang, mereka coba berjumpa dengan si Tanggang dengan membawa pisang salai, makanan hutan kegemaran si Tanggang semasa kecil dahulu. Tanggang, anak mak Tanggang, kau dah balik nak. Kau dah mencapai cita-cita kau nak. Mak berdoa siang dan malam supaya kau selamat Tanggang. Tengok ni nak, mak bawakan kau pisang salai yang kau suka sangat tu nak. Dah tentu kau dah tak lama merasanya Tanggang. Si ibu merayu dan merintih karena merindui anaknya, tetapi tidak dipedulikan. Tanggang, mak tak mahu menuntut janji kau dulu dengan mak nak. Tapi mak rindu dengan kau Tanggang. Kalau kau nak halau mak boleh pergi nak. Tapi bagilah mak memeluk dan mencium kau dulu nak. Bagilah memeluk kau. Sekejap saja nak. Sekejap saja. Si Tanggang bukan sahaja tidak mengakui mereka itu adalah ibu bapanya, malah dia juga menghina dan menghalau orang tua itu pergi. Hei orang tua kotor, pergi berambus dari sini. Jangan kau naik. Macam mana orang tua kau letak senonoh? Kau yang gila mengaku kau ni mak aku. Mak aku dah tak ada tau. Pergi. Kalau tidak, aku akan pukul kau. Kau bukan mak aku. Dan akhir si Tanggang menolak ibunya sehingga jatuh. Dengan hati yang hancur luruh, si ibu menadah tangan kepada Ilahi seraya berdoa, Tuhan, kalau benar dia anakku yang kukandung selama 9 bulan 9 hari, yang kulahirkan, aku susukan dari kecil sampai besar, tunjukkanlah balasan ke atas anak yang tidak mengaku aku ini ibunya. Oh Tuhan, kau tunjukkanlah. Tiba-tiba dengan kuasa Allah, petir berdentum, ribut membadai angin bertiup kencang. Kapal yang dinaiki oleh si Tanggang terumbang-ambing dipukul badai yang bergelora. Ketika itu si Tanggang sedar dan kesal karena yakin Tuhan telah memperkenalkan doa ibunya, lalu menerima balasan karena menderhaka kepada orang tuanya. Akhirnya si Tanggang berteriak kepada ibunya merayu memohon keampunan. Mak, Tanggang anak mak, ampunilah Tanggang mak. Mak, saya mengaku saya anak mak. Mak, ampunilah kan Tanggang mak. Akan tetapi penyesalannya sudah tidak berguna lagi. Kapalnya pecah dipukul ombak yang kuat, dan si Tanggang sendiri telah tukar menjadi batu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta berilah rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Shadaqallahul azim.